sebelum Nabi makan. Ya. Kita kalau tetamu datang rumah, masak je siap, asingkan dulu. Ni kan kalau habis kan tak ada pula kita nak makan kan. Ini Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari masak, keluarkan semua, isteri dia keluarkan semua. Nabi makan dulu, ada baki baru kita makan. Kan? Hari pertama masak, menu beza-beza. Tak main dah simpan kat ekspor, makcik. Kan? Menu berbeza-beza masak. Hari pertama masak, tengok je Nabi makan. Habis licin Nabi makan, gembira hati, seronok. Kenapa? Nabi suka lah tu, maknanya makan habis. Hari kedua masak, menu lain. Duduk tengok Nabi makan sampai habis, alhamdulillah, lega hati. Nabi suka lah tu. Hari ketiga masak, tengok Nabi tak makan, cuit dia je sikit, jamak. Nabi tak makan, tinggal gitu kan. Dah mula risau kan, malam tak boleh tidur. Kata isteri dia, kamu tanya Nabi, kenapa Nabi tak makan? Aku silap ke, tak sedap ke, terlebih garam ke? Tanya. Risau, kenapa Nabi tak makan? Esoknya Sayyidina Abu Ayyub jumpa, ya Rasulullah, kami tengok hari pertama selera kamu makan, hari kedua selera, kami gembira ya Rasulullah, tapi kenapa semalam kamu tak makan ya Rasulullah? Tak sedap ke? Tak sedap ke masakan semalam ya Rasulullah kan? Nabi kata bukan tak sedap, tapi aku tengok dalam tu ada bawang, aku tak berkenan makan bawang. Sebab apa? Takut bau bawang itu mengganggu bila bercakap dengan orang yang datang untuk berjumpa sebagainya kan. Kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, itulah hari terakhir bawang masuk rumah aku, lepas tu langsung tak beli bawang kan. Sebab apa? Nabi tak suka, maka mereka pun tak suka. Nah, ini sahabat dalam mengikut sunnah Nabi. Apa Nabi suka, itu dia suka. Apa Nabi makan, itu dia makan. Nabi tak suka, tinggal terus kan. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, itulah kali terakhir bawang kat rumah aku, dah tak jumpa bawang. Makcik-makcik kali ni jangan pula buang semua bawang yang ada tu kan. Ini nak bagi tahu sahabat ikut Nabi tu tahap macam tu kan. Tengok Nabi paling suka makan dupa. Ini sunnah makan dupa. Dupa ni apa? Apa tu nama kita? Labu, labu air kan. Ni favorite Nabi kan. Dupa. Ada hadis musalsal makan dupa. Sunnah makan dupa. Nabi suka. Jadi yang lain pun suka makan labu. Dulu saya tak suka makan labu, tapi sejak belajar hadis tu saya pun jadi suka makan labu. Kan masaklah apa masak pun yang penting labu kan. Suka, sedap makan. Kenapa? Sunnah tu. Jadi sahabat macam tu kan, dalam hal nak ikut Nabi, kopi bulat-bulat apa yang Nabi buat kan? Kerana inilah Nabi yang Allah Ta'ala utuskan untuk ajar kita kehidupan kan. Bayangkan tuan-tuan, dengan peruntukan umur yang pendek kan, Nabi cuma ada peruntukan umur berapa? 23 tahun kan. Diangkat menjadi Rasul ketika umur 40, wafat umur 63. Berapa? 23 tahun. 23 tahun ini nak ajar manusia daripada A to Z, daripada kosong kepada dia berjaya. Nak ajar manusia mengenal Allah Ta'ala, nak ajar manusia bab ibadah, nak ajar bab tauhid, nak ajar bab perniagaan, nak ajar bab rumah tangga, nak ajar bab peperangan, nak ajar bab politik, nak ajar bab undang-undang, nak ajar bab semua sains kan. Sains Nabi ajar kan. Langit, bumi, atas langit ada apa kan, hujan, ilmu falak, semua Nabi ajar ikut Al-Quran. Cuma dalam tempoh 23 tahun. Kita hari ni hidup berapa tahun dah, Haji? Berapa je umur? 60? Ada? 64? Lebih setahun. 64 kan? Lebih setahun dah hidup daripada Nabi kan? Tu tanya balik diri kita lah, apa yang kita dah buat untuk agama. Nabi 23 tahun tuan-tuan, pendek nak dibandingkan dengan Nabi-Nabi dulu. Nabi Musa, Nabi Nuh, ratusan tahun umur dia kan. Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun umur. Umur umat dulu kan panjang-panjang kan, 800, 900, 1000 tahun kan. Jadi dakwahnya panjang. Kalau yang beriman, amalannya panjang kan. Umur panjang-panjang. Tapi umur kita, Nabi kata apa? Umur umat aku ya Allah beri peruntukan baina sitin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Kalau dah habis 70 tu kira bonus lah tu, pun tak faham juga kadang-kadang kan? Jadi umur pendek yang Allah beri untuk Nabi 23 tahun, nak penuhkan alam ini dengan kebaikan
yang penuh dengan dulunya kekufuran, kejahilan, kebatilan, kezaliman, ni nak ditukar jadi orang yang beriman, taat kepada Allah, yang tak ada tamadun. Tamadunkan dia 23 tahun. Nabi-Nabi dulu ratusan tahun. Kalau kita hidup zaman Nabi Nuh agaknya lah. Zaman Nabi Ibrahim tanya, Haji Saleh umur berapa? 800. Muda lagi. Kan umat aku tak nak ada seorang pun masuk api neraka-Mu. Nabi mendahului kecintaan kepada kita. Nak fikir selamatkan kita. Ini ketika bila ni? Ketika Mi'raj. Belum dapat solat lagi. Tapi yang Nabi dah minta, selamatkan umat aku. Jangan ada seorang pun, ya Allah, masuk dalam api neraka Kau, ya Allah. Allah kata, baik. Aku beri mereka tempoh setahun sebelum dia meninggal. Kalau dia bertaubat, aku selamatkan daripada api neraka. Tempoh setahun sebelum meninggal kalau bertaubat. Masalahnya kita tak tahu bila mati. Tak tahu senanglah ikut jadual kan. Oh, tahun depan kita mati ni, tahun ini taubat. Masalahnya tak tahu bila mati. Nabi kata terlalu lama ya Allah, setahun. Kalau gitu aku bagi masa dia sebulan sebelum mati. Kalau dia bertaubat, aku masukkan syurga. Aku selamatkan daripada api neraka. Sebulan. Nabi kata, ya Allah, terlalu lama ya Allah, sebulan tu. Nabi kata, Allah kata, kalau begitu aku bagi seminggu sebelum mati. Kalau dia bertaubat, aku selamatkan daripada api neraka, masuk syurga. Seminggu. Terlalu lama ya Allah, seminggu tu. Nabi kata, Allah kata, kalau begitu 1 jam sebelum dia mati, kalau dia bertaubat, aku selamatkan daripada api neraka. Ya Allah, terlalu lama 1 jam ya Allah. 1 jam pun Nabi rasa kita tak mampu bertaubat. Akhirnya Allah kata, kalau begitu sebelum roh dia sampai ke gharqa, kerongkong, kalau dia bertaubat, aku selamatkan daripada api neraka. Baru Nabi seronok. Baru Nabi setuju. Maknanya peluang untuk kita bertaubat sampai roh kita sampai ke kerongkongan. Sampai itu tahap Nabi nak cuba selamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mendahului kita dalam bab kecintaan, kasih sayang. Fikir nak selamatkan kita bagaimana daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikut Nabi itu pasti akan berjaya. Berbalik kepada yang tadi, yang kedua adalah sunnah Nabi. Ikutan cara Nabi SAW, pasti kita akan berjaya. Ini 2 perkara yang Nabi kata, aku tinggalkan untuk kamu. Jadi hari ini tugas kita apa? Sambung warisan ini, sambung wasiat ini. Al-Quran jangan ditinggalkan, As-Sunnah Nabi, ikutan Nabi jangan diabaikan. Kerana inilah yang menjamin keselamatan, kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan. Dah 40 minit belum Ji? Tengok dah macam marah itu. Dah 1 jam Mudah-mudahan 1 jam ini 1 jam yang berkualiti untuk kita dengan baginda Rasulullah SAW. Ini semua jadi saksi ni tuan-tuan. Jangan risau. Lapar sikit tak apalah. Nabi dulu lagi lapar untuk kita. Lagi tahan lapar untuk kita. Saya pun dah lapar juga ni. Tapi Nabi dah lebih awal tahan lapar untuk kita. Kan? Suatu ketika isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kamu kan kekasihnya Allah Ta'ala, kamu kan dah diampunkan dosa, ma taqaddama wa ma ta'akhir, dosa akan datang, dosa lampau, semua dah diampun Allah Ta'ala. Nak bagi tahu bersih, tak ada dosa kan? Habis buat apa kamu penat-penat beribadah kan? Siang kamu dakwah, keluar dakwah, mengajar agama, jihad, perang fi sabilillah, selesaikan masalah umat, selesaikan masalah masyarakat. Malam pula tak nak tidur, tak rehat, malam pula ibadah, sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki, bengkak-bengkak mata. Kenapa ya Rasulullah? Kamu kan dah dijamin syurga. Kita kalau dah dijamin syurga, dengan kangkung kita kan. Tapi ini isteri dia tanya, ya Rasulullah, kenapa susah payah begini? Relax sudahlah kan. Nabi kata, wahai Aisyah, kalau aku relax hari ini, ini bahasa kita lah, kalau aku tak bersungguh-sungguh hari ini, kalau aku berehat hari ini, apa nasib umat aku nanti lepas aku wafat? Ini Nabi tuan-tuan mendahului kita dalam bab
kecintaan. Fikir nak selamatkan kita, tak pernah putus dalam mendoakan untuk kita supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Apalah sangat sejam kita duduk sini, kan cuaca pun elok, angin sedap benia, kan. Nabi dulu lebih susah payah untuk kita, penat lelah untuk kita, tak tidur malam untuk kita, bengkak mata menangis doa untuk kita. Apa yang kita korban untuk Nabi hari ini, yang kita nak berkira sangat, yang kita bangga sangat mengaku umat Nabi, apa yang dah kita buat. Ini muhasabah untuk kita dalam kita nak menzahirkan tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Last saya nak tutup cerita, nak bagi tahu pengorbanan Nabi untuk kita mendahului, kan, tatkala tiba saat akhir ajal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Israel alaihi salam untuk mengambil roh mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Israel kata apa? Aku dah biasa ambil nyawa orang, tapi ketika datang perintah Allah untuk ambil roh baginda Rasulullah ini, aku rasa berat sungguh. Tapi berat pun aku kena buat. Kerana malaikat tak pernah ingkar perintah Allah Ta'ala, kan? Katanya lagi, lepas aku ambil roh Rasulullah ini, aku dah macam malas nak buat kerja ni. Kenapa? Beban ni dia rasa mengambil roh baginda Rasulullah. Tapi dah kerana perintah Allah. Datang Israel alaihi salam, ketuk pintu rumah. Yang lain tak kenal siapa itu, Nabi kenal, itu Israel yang datang. Masuk Israel alaihi salam, duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takdiban, untuk menunjukkan adab. Malaikat pun beradab dengan Nabi, padahal tugasnya ganas, cabut nyawa. Tapi dengan Nabi beradab malaikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Innallaha ubri'uka salam, kata dia, wahai Rasulullah, Allah sampaikan salam untuk kamu. Nak tunjukkan kekasih Allah Ta'ala ini, nak ambil nyawa pun Allah suruh sampaikan salam dulu, jangan main rentak aja. Innallaha ubri'uka salam, ya Rasulullah, Allah suruh sampaikan salam. Yang lain tak faham siapa ni. Ingat tetamu yang datang, tapi Nabi tahu yang datang itu Israel. Panjang cerita wafat Nabi, saya pendekkan aja lah, kan. Pasal takut laut tu sejuk kan, belakang tu, kan. Akhirnya ketika Israel nak mengambil nyawa Nabi, roh mulia Nabi SAW, ketika Nabi mengalami sakarat, Nabi pun sakarat, tuan-tuan. Apatah lagi kita, kan. Sampai terpacul dalam mulut Nabi, innalil mauti la sakarat, benarlah sungguhnya kematian itu ada sakit sakarat. Yang kita panggil nazak tu, kan, itu nazak mabuk tu, macam orang mabuk tu mabuk sakarat, sakit menahan sakarat. Kata Nabi, ya wahai Israel, berlembutlah dengan aku, sakit ni. Wahai Israel, berlembutlah dengan aku, kata dia. Lembutlah dalam ambil nyawa aku, sakit. Dalam riwayat menceritakan sampai terkeluar bunyi tahan sakit. Bunyi tahan sakit dari mulut Nabi SAW. Nak bagi tahu sakitnya ketika sakarat. Nabi pun mengalami sakarat, tuan-tuan. Apatah lagi kita. Mudah-mudahan Allah ringankan sakaratul maut kita. Kata Israel, ya Rasulullah, sakit kamu ini telah diringankan oleh Allah 70 kali ganda sakit orang biasa ketika aku mencabut nyawa. Dah diringankan 70 kali ganda tu, sakitnya itu pun masih sakit. Apatah lagi kita, tuan-tuan. Bila Nabi dengar macam tu, hilang sakit Nabi, timbul kerisauan. Risau lagi. Kenapa? Ya Allah, ketika itu berdoa Nabi, ya Allah, kalau begitu sakit sakarat, kau impulkan semua sakit umat aku untuk aku, biar aku tanggung seorang. Ini Nabi, tuan-tuan. Saat akhir nak wafat pun mendahului kita dalam menanggung beban yang akan kita alami nanti. Nabi bersedia mengambil beban sakit itu untuk kita. Persoalan tadi, apa yang dah kita buat untuk Nabi? Kalau begitu pengorbanannya untuk selamatkan kita daripada sebarang sakit, wabak, bala, bencana, musibah dunia dan juga akhirat. Nabi mendahului segalanya untuk kita. Maka untuk Nabi jangan kita berkira-kira. Apa sahaja untuk Nabi jangan berkira-kira. Baik itu dengan selawat, sampailah apa yang kita buat kalau nawaitunya untuk Nabi, itu besok ada ganjarannya yang luar biasa. Jangan berkira-kira. Bila buat maulid macam ni, kan, mungkin ada kutipan derma, tak? Mungkin ada kutipan sumbangan, tenaga yang diperlukan nak pasang kemah ni, apa semua, catering yang masak tu. Ini niatkan untuk siapa ni?
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap peluh yang keluar, setiap sen yang keluar daripada poket kita untuk Nabi ini, besok dekat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada apa sahaja program untuk Nabi yang tujuannya untuk Nabi, itu kita libatkan diri secara langsung ataupun tidak. Keluarkan apa yang kita boleh keluarkan. Ini semua contoh-contoh dah banyak dah yang mendahulu kita di zaman-zaman salaf, ulama-ulama terdahulu kita. Kan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala kata dia apa? Kalaulah aku ada emas sebesar gunung Uhud, la anfaqtuhu fi qiraati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan infakkan untuk bacaan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu kalau dia ada duit banyak, emas kan, harta kan sebesar gunung Uhud, aku akan belanjakan untuk majlis bacaan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pengorbanan mereka yang telah mendahului kita. Kita yang makin ke hujung-hujung ni, akhir-akhir zaman ini kan, jangan kita terpedaya, jangan kita terleka, jangan kita terhasut, jangan kita tertipu dengan dakwaan-dakwaan yang batil sehingga kita jauh dengan Nabi SAW. Makin lemah kecintaan kita dengan Nabi SAW, makin bakhil kita dengan Nabi SAW. Al-bakhil, kata Nabi, al-bakhil, bakhil seorang tu. Siapa dia? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang diperdengarkan selawat namanya kepadanya, namaku kepadanya, lalu dia tak nak selawat kepada aku. Orang yang dengar nama Nabi tapi diam aja kan, berat mulut ni nak selawat, itu bakhil, kata Nabi. Yang kita kenal Haji Bakhil aja kan. Ini lebih teruk daripada itu, al-bakhil, kata Nabi. Orang yang dengar nama aku tapi selawat pun tak nak, malas, berat mulut. Jadi kalau dengar selawat nama Nabi disebut dalam majlis ke, dalam radio ke, dalam TV ke, ceramah di surau di masjid ke, dengar nama Nabi Muhammad, oh tak cukup power, tak cukup cinta ni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar nama Nabi, selawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar nama Nabi, dengar nama Rasul, selawat. Buka mulut. Kalau malas selawat, tahap itu Nabi kata bakhil. Apalagi nak keluar belanja untuk majlis Nabi. Dia akan menjauhkan kita dengan kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi ini menjadi bukti kecintaan kita sebagai umat yang sejati yang mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan majlis kita juga malam ini dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya senang tuan-tuan. Buat apa sahaja yang boleh menggembirakan Nabi, selamatlah kita. Ini kunci yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Buat apa sahaja yang mengembirakan Nabi, buat apa sahaja yang mensukakan hati Nabi, itu dibuat. Kalau kita nak buat sesuatu tu agak-agak ni Nabi suka tak? Kalau Nabi suka, kita buat. Nak buat benda tak baik, agak-agak kalau kita buat Nabi suka tak? Tak suka, tinggal. Buat apa sahaja yang mengembirakan Nabi, Nabi akan gembira dengan kita besok di akhirat. Kan? Satu cerita lagi. Boleh? Boleh lagi 5 minit kecemasan. Satu cerita. Bab apa? Bab menggembirakan Nabi. Seorang sahabat yang nama Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Nu'aiman ini kalau istilah kita joker. Suka buat lawak. Sahabat Nabi ni, tapi suka buat lawak. Dia punya kerenah tu kadang-kadang melucukan Nabi, buat Nabi ketawa. Nabi tengah stres, kalau dia buat sesuatu, Nabi akan tersengih. Kalau dia tengok Nabi sedang masam, macam ada masalah, dia akan buat sesuatu yang penting Nabi senyum. Ini Nu'aiman, Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu warḍah. Pelawak lah istilahnya kan? Suka buat Nabi gelak ketawa, buat benda-benda yang kerenah-kerenah yang pelik-pelik, tapi Nabi boleh ketawa, Nabi boleh seronok. Memang niatnya nak gembirakan Nabi, nak menggembirakan Nabi. Sampai tahap kalau Nabi nak buat majlis, nak mengajar sebagainya, Nabi cari ada tak Nu'aiman. Kalau tak ada, suruh pergi panggil Nu'aiman. Cari, datang mari. Baru Nabi mulakan majlis. Nak bagi tahu Nabi seronok dengan dia, Nabi gembira dengan dia, Nabi senang dengan dia. Kerana apa? Ini orangnya suka menggembirakan Nabi. Buat apa saja menggembirakan Nabi. Walaupun benda-benda yang kelakar, benda-benda yang kadang-kadang macam nakal sikit pun ada. Hantar kambing rumah Nabi, ingatkan belanja. Orang tu hantar kambing, orang tu minta Nabi bayar. Kenapa? Nu'aiman suruh minta kamu ya Rasulullah. Kan nakal tu.
Kan? Kita kalau belanja orang, kita bayar lah kan. Ini dia pandai-pandai, hantar kambing rumah Nabi. Nabi nak kambing 2 ekor, hantar. Kan? Orang tu pun hantar. Orang tu dah hantar kambing, tunggu depan Nabi. Nabi kata, ada apa? Belum bayar ya Rasulullah. Bila dengar belum bayar je, Nabi dah tahu dah, ini mesti kerja Nuaiman ni. Nuaiman tengok ngintip dari ujung. Kan? Buat benda-benda nakal pun Nabi boleh senyum gelak tahu. Ni Sayyidina Nuaiman menggembirakan Nabi SAW sampai masa Nuaiman wafat, meninggal. Bila Nuaiman meninggal, Nabi sedih. Yalah, orang yang rapat dengan Nabi, akrab, selalu buat ketawa Nabi, meninggal. Nabi sendiri turun dalam liang, uruskan jenazah Nuaiman, kebumikan sebagainya. Pada awal mandi, kafan, sampai turun ke liang, uruskan Nuaiman. Sampai dah selesai ke bumi, Nabi kata, okey, yang lain siapa nak balik, boleh balik. Aku nak duduk sini kejap. Nak bagi tahu kalau orang tu dah cinta, susah nak berpisah. Nuaiman dah meninggal ni, Nabi tunggu kejap. Orang lain semua dah beredar, dah berastur. Sahabat tanya Rasulullah, jomlah balik. Duduk sini buat apa lagi? Tak, kamu balik dulu. Aku tunggu, aku teman Nuaiman. Takut-takut dia tak boleh jawab soalan muka nakir. Ni Nabi. Kalau kita dah cinta pada sesuatu, kan kita berat nak berpisah. Nabi tunjuk contoh begitu. Bila mana sayang pada sahabat tadi tu, Nuaiman. Tak apa, kamu balik dulu, aku duduk sini kejap. Aku teman Nuaiman. Takut-takut tak boleh jawab soalan muka nakir. Aku nak bantu dia. Datang malaikat bertanya, Ma Rabbuka, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dijawab, Allahu Rabbi, kan? Aman Nabi Yuka, siapa Nabi kamu? Nuaiman senyap. Aku tak boleh jawab apa. Padahal ketika hayatnya dekat dengan Nabi, lucu dengan Nabi, kan? Aman Nabi Yuka, siapa Nabi kamu? Kata tanya malaikat. Nuaiman kata, ulang balik soalan. Baik. Dia suruh malaikat ulang balik soalan. Agar kita mampu tak macam tu saja, kan? Kita dah kecut agaknya bawah tu, kan? Ulang balik soalan. Wan Nabi Yuka, siapa Nabi kamu? Kan? Betul ke soalan ni wahai malaikat? Nuaiman tanya balik. Orangnya kalau kaki buat lawak, kan? Betul ke soalan ni wahai malaikat? Dia, Waman Nabi Yuka, siapa Nabi kamu? Kata Nuaiman, perlahankan suara kamu wahai malaikat. Jangan tengkir-tengkir. Orangnya dia masih di atas lagi tu. Nabi dekat atas, sengih, tergelak tengok jawapan Nuaiman tadi. Nak bagi tahu dah meninggal pun masih lagi buat Nabi ketawa, menggembirakan Nabi SAW. Ini cerita-cerita tauladan untuk kita, kan? Para sahabat buat apa sahaja untuk menggembirakan Nabi SAW. Jadi kita bagaimana? Itu yang perlu kita fikir-fikirkan. Jadi mudah-mudahan majlis kita pada malam ini menggembirakan baginda Rasulullah SAW. Kerana apa berhimpunnya kita di sini? Tak ada tujuan lain, kan? Tak ada makan pun tak apalah, kan? Tapi kerana Rasulullah SAW. Mudah-mudahan besok kita antara golongan yang mudah, cepat, pantas mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Jadi saya kira sekadar itulah pengurusan untuk malam ini. Maafkan saya kerana ambil masa yang agak mungkin terlewat juga. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. يا حي يا قيوم لا ينام صلي على من قلبه لا ينام حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تستيقظ بها قلوبنا من المنام وندرك بها غاية المرام وتجمع لنا بها خيرات الدنيا والقيام وتنال بها شريف المحادثة بعذب الكلام في دار المقام وأنت عنا راض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه
حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.